Is. Hui. Is, awak ni dekat sangatlah. Pergi sana sikit. Is, saya ada tengok dokumentari kat TV hari tu pasal hak asasi kanak-kanak. Hak asasi? Kita pun ada hak asasi ke? Mengikut konvensyen mengenai hak kanak-kanak, ada 4 perkara yang dimaksudkan. Seperti? Seperti kehidupan, perkembangan, perlindungan dan penyertaan. Saya pun ada baca juga. Tapi saya tak pernah terfikir pun yang kita pun ada kena-mengena juga ke? Mesti ada kena-mengena. Itu adalah hak asasi kita. Uish, semangatnya. Lebih pula. Tadi awak ada cakap tentang kehidupan, perlindungan, perkembangan dan penyertaan, betul? Betul. Tapi saya tak fahamlah maksud perkembangan dengan penyertaan. Tahu tak, konvensyen mengenai hak kanak-kanak telah diterima oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 20 November 1989. Kau mesti dah tahu apa yang saya tengah buat ni. Saya tengah tampal nama-nama saya ni pada barang-barang saya. Ni. Jadi, kalaulah barang-barang saya ni tercicir kat mana-mana ke, macam kelas ke, sekolah ke, mana-mana sajalah, kawan-kawan saya boleh pulangkan semula kepada saya. Lagipun, kalaulah barang-barang saya ni sama macam kawan saya, macam Penny, kami tak ada masalah untuk membezakan barang-barang kami. Milik bermaksud kepunyaan ataupun hak seseorang dari segi benda ataupun barang. Jika barang ataupun sesuatu benda dibeli ataupun dibina oleh seseorang, barang atau benda itu adalah hak milik orang tersebut. Inilah dompet saya. Comel kan? Sekarang ni, saya tengah tulis butiran diri saya pada kertas. Lepas tu, kertas ni saya akan masukkan ke dalam dompet. Andai katalah dompet saya ni tercicir, orang yang jumpa dompet saya ni boleh pulangkan pada saya dengan mudah. Ada alamat, ada nombor telefon mama, ada nama saya. Bagus kan idea saya ni? Apabila kita terjumpa barang bukan milik kita, kita haruslah memulangkannya pada pemiliknya. Kita tidak wajar sama sekali mengambil barang bukan milik kita. Dan perbuatan itu boleh dikatakan mencuri. Dah habis pun saya baca novel ni. Sukanya. Lepas ni, saya kena pulangkan novel ni pada kakak saya. Sebab novel ni milik kakak saya. Kawan-kawan harus ingat, jika kita meminjam barang atau benda daripada orang lain, kita mestilah memulangkannya. Sebab ianya bukan hak milik kita. Tunggu di situ. Selepas ni ada rancangan menarik menunggu anda. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Okey, kita cerita pasal perkembangan dulu. Perkembangan adalah mengenai pembangunan potensi dalam kanak-kanak. Ini termasuk hak bermain, hak pendidikan, hak menyuarakan pendapat. Kalau macam tu, bila saya nak main bola, itu hak saya lah kan? Lebih kurang macam tu juga. Tapi... Sekejap. Hari, awak duduk. Tapi, kita kena tengok pada keadaan. Bila kita nak bermain, kita kenalah mengikut masa yang sesuai. Betul tu. Tapi kan, ada juga kanak-kanak yang tidak bernasib baik.
ada yang didera, tidak diberikan pendidikan ataupun dipaksa bekerja. Kesian kan? Dengan adanya konvensyen seperti ini, maka hak asasi kanak-kanak terjaga. Pernyataan macam mana pula? Kita berhak terhadap kehidupan yang sempurna untuk menjamin masa depan yang cerah. Hai Daniel. 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 Kenapa dengan mata awak ni? Tak ada apalah. Mana boleh tak ada apa-apa. Ni macam bengkak je. Esei buku saya. Hah? Ayah awak pukul awak? Walaupun dia ayah awak, dia tak ada hak nak pukul awak macam ni. Okey tak? Betul? Kanak-kanak di seluruh dunia, tidak kira bangsa, warna kulit dan agama mempunyai hak yang sama rata. Antara hak asasi kanak-kanak yang utama adalah hak kehidupan. Ini bermakna hak untuk membesar dalam persekitaran sihat dan positif. Ibu bapa atau penjaga perlu memastikan kanak-kanak diberikan keperluan yang cukup untuk hidup dengan sempurna. Kenapa ayah awak pukul awak? Ayah saya suruh saya keluar kutip tin kosong masa tu. Tapi saya nak ke sekolah. Dia pun marah dan pukul saya. Tapi awak ada hak untuk ke sekolah. Saya tahu. Tapi kalau saya tak kerja, dia tak bagi makan. Saya pun tak tahu nak buat apa. Lagipun dia kan ayah saya. Tak apa, macam ni. Saya bawa awak jumpa ayah saya. Lepas tu kita pergi buat laporan polis. Boleh tak? Orang dewasa hendaklah memberi perlindungan kepada kanak-kanak supaya dijauhi daripada penjahat dan kecederaan. Jika ada kawan-kawan dalam kesusahan, segeralah lapor kepada ibu bapa atau orang yang boleh kita percayai. Sebagai kanak-kanak di bawah 18 tahun adalah menjadi satu kesalahan jika bekerja dan majikannya boleh didakwa. Man, terima kasihlah kerana membantu saya. Sama. Sekarang saya sedar perbuatan ayah saya itu salah. Tak apa lagi pun, itu kan tanggungjawab saya. Sekarang awak duduk mana? Saya dan adik saya sekarang tinggal dengan makcik saya. Nak tahu satu lagi tak? Tak lama lagi, kami akan bersekolah. Bagus satu. Nanti dekat sekolah baru, awak boleh buat aktiviti dengan kawan awak. Kanak-kanak juga mempunyai hak perkembangan. Mereka berhak ke sekolah dan bebas memilih persatuan dan kelab yang mereka inginkan. Mereka juga bebas untuk berbincang dengan rakan sekolah dan diberi hak untuk bercakap dengan sesiapa pun di sekolah. Terima kasih Ikmal atas nasihat awak. Mulai hari ini, saya akan memperjuangkan hak saya. Bagus, Hana. Bagus. Jomlah pergi rumah makcik saya. Boleh juga. Saya pun dah lama tak jumpa adik awak. Jom. Comel tak dia sekarang? Comel. Jangan ke mana-mana. Ada rancangan menarik menurut anda. Jom kita tonton bersama. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Apa pula maksud penyertaan dalam konvensyen hak kanak-kanak? Mudah je. Penyertaan bermaksud hak penyertaan dalam keluarga, budaya dan sosial. Maksud awak, saya punya hak adalah hak awak diri sendiri. Hak untuk bergiat dalam aktiviti budaya dan sosial. Betul?
Dengan tu kanak-kanak akan dijamin kehidupan dan masa depan yang bagus. Saya rasa ramai orang tak tahu tentang kewujudan konvensyen ni. Macam dia. Menarik kan? Kawan-kawan mesti nak tahu macam mana nak buat cawan berbunyi ni. Untuk membuat eksperimen ini, kita memulakan satu cawan kertas, tali kapas, klip kertas, tisu dan air. Pen atau pensel sebagai pencucuk. Mula-mula, kita teburkan bawah cawan kertas di tengah-tengah menggunakan pensel. Kemudian, kita potong tali kapas tadi sepanjang satu kaki. Selepas itu, ikatkan hujung tali pada klip kertas seperti ini. Cuba masukkan hujung tali ke dalam cawan kertas tadi. Tarik hujung tali yang terjulur keluar dari bahagian bawah cawan sehingga klip kertas tadi tersekat pada lubang bawah cawan kertas. Selepas itu, ambil tisu dan lembapkan tisu dengan air. Mudah kan? Sekarang, mari kita cuba. Wah, cawan ni menghasilkan bunyi yang nyaring. Kawan-kawan nak tahu tak bagaimana bunyi terhasil? Apabila tisu basah bergeser dengan tali kapas yang direntang, geseran itu membuatkan cawan kertas bergetar dan menghasilkan bunyi. Pertembungan objek basah dan tali yang kering menghasilkan bunyi yang kuat dan nyaring. Kalau kawan-kawan ada masa terluang, cubalah. Kalau kawan-kawan bernasib baik, kawan-kawan boleh menghasilkan bunyi ayam mengeram tau. Kok, 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 kok. Bye. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik dah nak bermula. Jom kita saksikan bersama. Guru. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Hai, inilah silat gayung Fatani. Silat ini berusia lebih 100 tahun. Pertubuhan seni gayung Fatani Malaysia ini ditubuhkan pada 1986 di Malaysia dan menjadi antara pertubuhan silat yang aktif di sekitar Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ihsan.
Kelas silat ini adalah antara lebih 20 buah kelas yang telah diadakan oleh Pertubuhan Seni Gayung Fatan Malaysia di sekitar Bandar Baru Bangi. Salam. Hormat. Asal. Play. Wah, tangkap sungguh rakan-rakan kita ni bersilat. Hebat. Walaupun baru setahun jagung, adik-adik kita ni sudah menguasai pelbagai langkah. Silat ini berasal dari daerah Patani, Thailand dan diamalkan sejak 100 tahun yang lalu. Mereka berdua orang ni sedang melatih persembahan tempuh. Hebat tak? Tujuan kelab ini ditubuhkan untuk melahirkan seorang insan jati diri dan berkebolehan. Yang istimewanya silat ini, kanak-kanak perempuan juga boleh menguasai seni bela diri ini kerana gerakan-gerakannya yang mudah dan berkesan. Inilah buah jurus. Jurus ini dipanggil jurus biru. Kelas silat seperti ini memberi ruang kepada kanak-kanak untuk beriadah bersama rakan-rakan. Kanak-kanak mempunyai hak untuk memilih aktiviti yang mereka minat. Selain mendapat ilmu, kawan-kawan juga dapat meluang masa pada aktiviti yang berfaedah. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Bang, Teo bang. Makan. Makan apa? Terima kasih bang. Lah, bilalah saya nak dapat rasa teh yang segar. Baru berasiat. Apa ni? Misi Malaysia Tanah Airku. Misi nikmati teh segar dari ladang di puncak Gunung Berincang. Alamak, saya kena mendaki gunung pula. Kat mana saya nak cari Gunung Berincang ni? Habislah saya. Alamak, lupa nak bayar pula. Saya sekarang berada di Cameron Highland, Pahang. Lokasi yang saya percaya banyak ladang teh diusahakan di sini. Mengikut clue dari kertas misi, saya perlu mendaki Gunung Berincang. Lagi 11 km pula tu. Tak apa, demi misi. Wah, cantiknya ladang teh ni. Inilah pertama kali saya dapat melihat ladang teh yang sebegitu luas macam ni. Cameron Highland terletak di barat negeri Pahang dan merupakan sebuah pusat peranginan yang terkenal dengan iklimnya yang dingin dan nyaman. Tempat ini dijumpai oleh pegawai Inggeris William Cameron pada 1885 ketika sedang membuat tinjauan permetaan. Pada ketinggian 1,500 di atas aras laut, Cameron Highland mengalami suhu yang agak dingin. Pada waktu siang, suhunya boleh mencapai 23 darjah Celsius. Manakala pada waktu malam pula boleh mencapai 16 darjah Celsius tau. Duh, sejuknya. Saya tak bawa jaket juga.
Pada 1929, seorang ahli perniagaan British, J.A. Russell, beranggapan bahawa teh berpotensi menjadi salah satu tanaman utama selain dari pokok getah. Oleh itu, beliau memohon agar mengubah cerun hutan dara di Gunung Berincang menjadi ladang teh. Dengan hanya menggunakan sebuah jentera penggelik, beberapa ekor lembu dan 30 orang buruh kasar, struktur Bukit Bukau di Sungai Palas diubah menjadi ladang teh yang menghijau. Pada zaman dahulu, teh dipetik dengan tangan. Tetapi sekarang, pelbagai cara alternatif yang lebih produktif telah digunakan. Dan salah satu daripadanya adalah alat ini. Lepas daun-daun teh dipetik, pekerja-pekerja akan mengumpulnya untuk dihantar ke kilang. Sampai saja di kilang, daun-daun teh ini akan diproses menjadi serbuk teh. Lawatan saya ke Cameron Highland membuatkan saya bangga pada negara ini. Ini kerana tempat peranginan yang terkenal ini menjadi tumpuan ramai pelancong yang ingin menikmati pemandangan indah ladang teh yang terbentang luas. Pemandangan seperti ini jarang-jarang kita dapat lihat walaupun di luar negara. Saya rasa di puncak bukit itulah lokasi yang dimaksudkan oleh misi saya. Walaupun jauh perjalanan, saya tetap akan selesaikan misi saya kali ini. Akhirnya, dapat juga saya merehatkan kaki sambil minum teh, berlatar belakangkan ladang teh yang hijau dan indah. Teh inilah yang saya cari. Segar tau. Would you care for some tea? That would be very nice, thank you. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Ini anakku. Hai, saya Arif. Ni anak saya, Whitney. Dia spesies Holland Lop dan berasal daripada Holland tau. Kenapa kita panggil dia Holland Lop? Sebab, cuba tengok telinga dia. Jatuh kan? Sebab tu kita panggil dia Holland Lop. Anak Holland Lop merupakan anak yang terkecil dan popular dijadikan haiwan peliharaan. Anak ini dinamakan Holland Lop sebenarnya negara asalnya Belanda, di mana bakal jenis lop ini diperkembangkan pada tahun 1949 dan mula dijadikan haiwan peliharaan. Bang, apa nama anak abang ni? Oh, nama dia Whitney. Kenapa abang bagi nama Whitney? Sebab masa abang beli dulu dah ada dekat dalam sijil kelahiran dia Whitney. So abang teruskan je lah. Berapa umur anak ni? Nampak kecil kan? Tapi dah 9 bulan tau. 9 bulan? Sebab dia jenis mini breed. Bezanya dengan anak yang lain, anak Holland Lop ini tidak memerlukan makanan yang banyak. Dan anak ini pula sensitif pada cuaca yang panas. Holland Lop diketahui sangat manja dan tidak terlalu menunjukkan sikap agresif. Seperti baka-baka lain, anak mudah rasa takut dan terancam sekiranya berada dalam keadaan yang tidak selesa. Kenapa abang nak bela anak ni?
Istimewa dia kalau abang ada masa peluang, waktu senggang dengan family, abang akan bawa dia ke taman ke, lepaskan kat halaman rumah. Lepas tu tengok dia melompat-lompat. Memang seronok. Keistimewaan hololok ini ialah memiliki telinga yang panjang, lebar dan jatuh berjurai berhampiran pipi. Struktur tulang anak ini pula agak kecil dan mempunyai berat badan yang agak ringan berbanding spesies anak lain. Anak ini juga memiliki bahu yang agak lebar dan kaki yang agak pendek dan comel. Dia makan apa? Dari segi pemakanan, kita kena sediakan, paling penting mesti ada hay ni. Kemudian kita ada pellet. Seminggu sekali abang akan bagi dia treat. Treat tu apa? Treat tu macam kita akan makan manisan macam gula-gula. Macam anak pun ada juga. Cuma kita boleh bagi dia buah. Macam dia, abang akan bagi apple seminggu sekali. Apple ke, nanas ke, sebagai manisan untuk dia lah. Tapi kalau macam kita boleh makan coklat, dia tak boleh makan coklat. Boleh mati tau. Bak anak seharusnya berkhasiat dan diberikan pada masa tertentu yang berjadual. Diet anak seharusnya mengandungi protein, kanji, vitamin, mineral dan karbohidrat. Apa yang perlu kita sediakan untuk anak ni? Jaga dia, kita kena sediakan sangkar. Sangkar tu mesti sesuai dengan saiz dia. Kemudian kita kena ada sikat untuk jaga dia punya kebersihan. Kita kena sikat dia. Ikutlah macam kalau bulu pendek ni seminggu sekali dah cukup. Tapi bulu panjang lebih kurang macam 2 hari mesti kita kena sikat sekali. Oh, 2 hari sekali. Lepas tu kita boleh mandikan dia tapi guna dry shampoo. Tak boleh guna mandikan macam air macam kucing biasa. Ni macam abang guna ni, betul abang letak kat tangan. Lepas tu abang lap kat badan dia, kemudian lap dengan kain basah. Dah siap. Cantik macam ni. Bukan mudah untuk menjaga anak hololok ni. Ianya terkenal dengan sifat yang mudah terkejut dan alak air. Ianya juga memerlukan penjagaan yang rapi. Whitney. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Kami dari suku kaum Semai. Inilah kampung kami. Nak tengok kami memburu? Jom. Nama saya Jumer Al-Raki Abri. Saya memang suka memburu. Hampir setiap hari saya akan pergi memburu bersama adik saya dan kawan saya. Kami akan memburu di hutan. Hutan adalah punca rezeki kami. Mulai apa Medina? Pajak lep bot. Ni lepet adalah pajak ocap. Cedek cip. Elek cip. Di hutan banyak sumber makanan yang boleh saya perolehi. Biasanya kami akan menjerat burung dan menyumpit burung. Sekarang ini kami sedang memasang jerat burung di pokok ini. Jerat ini dipanggil jermai. Jermai ini diperbuat dari lidi yang disapu gam. Kami dah selesai memasang jerat, sekarang masa untuk menyumpit. Di dalam hutan ini ada macam-macam binatang. Binatang yang mudah disumpit ialah ayam hutan. Sambil menunggu jerat mengena, biasanya kami akan bergurau senda bersama. Itu mewah.
Bukanlah buaya. Oh. Biawak buaya. Biawak buaya. Galak. Buaya biawak. Buaya biawak. Buaya biawak. Buaya biawak. Yuri dan ikut cep. Nurut ikut banyak tadi. Kan mengpun darat. Oh, cilenjak space. Jonjak. Kemjat kok. Memburu adalah cara hidup kami. Hak kami. Sebelum ni, tak tahu pula saya mengenai perkara ni. Memang ramai yang tak tahu. Pasal itulah kita kena selalu prihatin tentang isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Jangan jadi katak di bawah tempurung. Betul tu. Kata Ribit, ribit. ribit, ribit. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.